Lighting ni buat hala malam ni. Okay, hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni aku nak baca email yang korang hantar dekat aku. So kepada yang dah subscribe, thank you sangat-sangat sebab dah support channel ni. Dan kepada yang baru singgah, channel ni selalu cerita seram yang buat korang tak tidur lena. Dan kalau korang suka, korang boleh tekan subscribe sebab masih banyak yang tengok video kat channel ni tapi diorang tak subscribe. Kalau korang subscribe, korang takkan tertinggal satu pun video yang aku upload dalam channel ni. Dan jangan lupa like dan komen dekat bawah, okay? So hari ni aku nak baca email daripada Nazira. Nazira ni dia tak bagi tahu nama dia, tapi aku just baca dia punya email nama Nazira. Kita panggil dia Nazira je lah. Thanks sebab sudi kongsi cerita dekat channel ni. So jom kita start. Oh, kepada yang berminat nak share cerita korang, korang boleh email ke alamat ni. Nanti aku akan buat satu video untuk cerita korang pula. Okay, so jom kita start. Kita panggil dia Nazira je lah. Nazira ni dia duduk asrama dah 2 tahun. So cerita ni dia berlaku masa bulan Jun tahun lalu. Bulan Jun tahun lalu, masa tu baru nak masuk bersekolah lah. Time tu baru nak masuk sekolah. Okay, dekat asrama dia ni satu aspuri ada 20 orang lah. Okay, dalam ramai-ramai tu ada adik-beradik yang nama Alia dengan Yana. By the way, nama-nama dekat dalam cerita ni semuanya adalah fake. Okay, dia orang tak pakai nama sebenar. Okay, so nak dijadikan cerita, malam tu senior dia orang panggil untuk datang ke prep malam jam 10.30 masa tu. So dia orang pun pergilah prep malam tu jam 10.30. Tapi baru je dia orang nak duduk, baru je dia orang nak menulis, tiba-tiba pula dia orang punya aspuri tu black out. Semua black out. So dia orang pun dalam keadaan panik time tu, malam tu kelengkabut keluar dari bilik prep tu sambil menjerit-jerit. Yalah, kan tengah bergelap. So dia orang tengah panik time tu. So tak fikir apa, jerit dan keluar je masa malam tu. Lepas tu dia orang nak masuk dom pun dah gelap. Okay, then ada satu senior ni, nama dia Kak Ika. Kak Ika cakap, korang Kak Ika ni suruh dia orang bertenang lah, supaya jangan panik, jangan jerit-jerit sebab nanti ada benda lagi suka kalau korang jerit-jerit. Okay, yelah kan time tu lagipun dia orang punya bangunan ni bersebelah, bilik prep dia orang ni bersebelah dengan hutan. So korang rasa tempat tu pun dah agak seram. Apakah lagi time keadaan gelap-gelap macam tu, mestilah dia orang panik kan. Okay, so sebelum si Kak Ika ni keluar daripada bangunan tu, dia dah pergi sekali dengan Yana, yang adik-beradik tu. Dia dah pergi sekali dengan Yana. Tapi bila dah keluar daripada bangunan tu, dia tengok-tengok Yana tak ada. Lepas tu dia tanya Alia, Yana kat mana? Lepas tu rupanya Yana masih dekat dalam. Dan lepas tu si Kak Ika ni pun ajaklah si Nazira ni dengan satu lagi nama Kak Ifa untuk cari Yana kat dalam. Dan masa ni pula akak dia pengsan, si Alia ni pun pengsan. Dan bila dia orang masuk je kat dalam, dia tengok si Yana ni dah gelap-gelap. Dan badan dia orang dua ni macam menggigil semacam. So dia orang pun tahulah apa punca dia orang adik-beradik ni macam tu kan. Sebab actually ini bukan first time lah adik-beradik tu kena. Sebab sebelum ni pun terjadi juga, tapi tak pernah ekstrim macam ni lah. So dia orang pun bawa keluar adik-beradik ni dengan keluar dari bangunan tu, keluar untuk bawa keluar dari bangunan tu. Dan si Ika ni pun panggil warden dengan guard suruh buka lampu tu. Tapi bila guard dah buka, baru je dia orang nak masuk balik, lampu tu mati balik. And then si guard ni pun buka balik. Then okay, dia orang pun sempat ambil barang-barang. Lepas je keluar, then lampu tu mati balik. So kira macam something jugalah malam tu kan.
Okay, so warden kita orang tu perempuan. So kita orang bawa adik-beradik tu pergi surau. Surau tu kita orang baca Yasin tapi benda tu tak keluar juga. Actually kalau jadi benda macam ni, kita orang bacakan Yasin, benda tu dah keluar, tapi yang ni dia tak. So warden kita orang tu pun tak tahu nak buat apa, pun call dia orang punya waris. Waris dia bawa ustaz untuk tolong anak dia, ubat anak dia lah. Sebab selalu sangat terjadi benda ni, so dia orang pun tanya macam-macam. Then dah macam tu, ustaz tu pula pergi ubat lah adik-beradik ni. Kata ustaz tu, dekat dalam ni dia ada banyak berpuluh-puluh, sebab tu susah untuk lawan. Ustaz tu pun ubat sampailah ustaz tu ada macam termuntah sebab ubatkan diorang ni. Lepas tu ganti pun sama juga, ganti dengan ustaz yang lain. Ustaz yang lain ni pula dia ada cara dia sendiri. Dia bawa garam, dia bawa apa-apalah semua tu. Dia pergi pagar dulu, aspuri perempuan ni dia pagar. Lepas tu dia ubat adik-beradik tu, barulah adik-beradik tu okey. Dan masa tu bila semua keadaan dah jadi tenang, dah jadi okey, diorang pun naik pergi dom masing-masing. Masa tu dah pukul 4.30 pagi. Masa tu dah pukul 4.30 pagi daripada pukul 10.30 malam. Lama juga weh diorang hadap benda pelik macam ni. Dan bila dah jadi macam tu, yang rapat dengan si Yana ni pun tanya malam tu, rupanya si Yana ni malam tu dia tengah dalam keadaan tak bersih. Dia tak boleh solat. So puncanya mungkin sebab itu, mungkin ataupun sebab dia panik sangat malam tu, ataupun dia takut sangat malam tu. So dalam pengajarannya dekat sini, which is kita sudah tahu benda macam ni mesti ataupun mungkin ada di tempat-tempat macam tu. So kita tak boleh lemah semangat. So macam mati lampu malam tu, kau tak boleh panik, menjerit-jerit, terus macam kau rasa takut yang teramat, tak boleh juga. Sebab bila kau terlalu macam terlalu takut ke, terlalu panik ke, benda tu senang mau masuk. So kamu relax ya. Kalau tak boleh relax ya, paksa relax. Okay. Okay, so email yang kedua daripada Syazwan. Okay, thank you Syazwan sebab sudi berkongsi cerita. And saya baik-baik je, sehat-sehat je. Terima kasih tanya. Okay, bagi aku cerita Syazwan ni dia agak seram bagi aku. Even pun pendek, ringkas, padat, tapi dia agak seram. Dia straight to the point. Okay, Syazwan ni dia nak cerita pasal dom asrama dia. So nak dijadikan cerita malam tu dia punya kawan, dia punya kawan baru balik daripada buang air kecil dekat tandas. So masa tu kawan dia baru nak masuk bilik lah. Tapi malam tu si Syazwan ni tak tidur lagi. So dia pun tengok kawan dia balik dari bilik air tu nak pergi katil. Tapi dia ada ternampak sepasang kaki yang mengikori kawan dia tu. Masa tu dia senyap je, dia tak cakap apa-apa. Tapi dalam hati dia istighfar tak henti dah malam tu. Yelah, siapa je yang tak takut kan nampak benda macam tu. So dia diam je sampai selang 2 hari. Dia pula masa tu dia dekat bersebelahan Dewan Makanan. Dia nak ambil air masa tu. So tiba-tiba dia ternampak satu macam lembaga hitam dekat aras 2. Dia macam berjalan laju. So dia pun nak fikir positif kan. Yelah, mungkin abang-abang senior kan jalan. Tapi nak fikir positif tu, takkanlah pula ada manusia yang jalan selaju macam eskalator kan. So fikir-fikirlah benda tu actually mungkin bukan manusia yang dia nampak lah time tu. Okay, so tu je cerita daripada Syazwan. Okay, so email yang ketiga masih dengan cerita asrama. Yang ketiga ni pun bagi aku seram. Even simple pun still boleh buat aku meremang. Sebab aku tengah shoot pukul 10 sekarang, 10 malam. Aku seorang je dekat ruang tamu ni. Okay, so cerita yang ketiga ialah dia pun tak perkenalkan diri dia siapa. Tapi kita just panggil dia Ivy, okay? Sebab dia ada ini nama email dia lah. Aku ambil nama pendek dia je. So nak dijadikan cerita. Okay, cerita Ivy. Masa tu, iaitu hari Ahad. Masa tu dekat asrama.
Masa tu diorang semua tengah study malam. Kawan-kawan dia yang lain dah study dekat bilik study. So kiranya dia seorang je dekat bilik dia sendiri tengah study. So sampai pukul 10 macam tu diorang pun dah habis study, semua pun dah balik bilik masing-masing. Tapi si Ivy ni dia jenis yang lambat tidur. So bila dia lambat tidur, dia pun tak boleh tidur lah kan. So bila dia tak boleh tidur sampai dah nak pukul 12 malam masa tu, then dia pergilah tandas. Okay, time dia nak pergi tandas tu, tiba-tiba dia ada terdengar suara budak-budak tengah menangis. So dia pun fikir, budak-budak dari mana yang tengah nangis pukul 12.30 malam? Takkanlah pula ada kan? So dia pun try positif, keluar je dia dari tandas tu. Tiba-tiba dia ada ternampak satu lembaga putih dekat atas pokok, dekat dobi asrama diorang. So si Ivy ni apa lagi? Dia pun larilah masuk dom. Okay, so dia ingat bila dia masuk dom tu, benda tu dah tak kacau dia lagi lah. Rupanya benda tu ikut kacau dia. Masa dia try nak lelap tu, benda tu tarik-tarik rambut dia, mainkan rambut dia, macam tiup-tiup telinga dia. Then last sekali benda tu impet dia. Dalam masa 5 minit dia pun try nak bangunkan senior dia pun, senior dia tak sedar. So lepas 5 minit dia dapat je terbangun daripada kena himpit tu, dia pun terus tidur dengan senior dia yang lain. Then sampailah pagi dah okey. Sejak malam tu dah okey lah, cuma dia dah tak berani pergi tandas sorang-sorang. So bagi aku cerita Ivy ni sedikit seram lah bagi aku. So bagi pendapat korang pula macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Okay, siapa yang duduk asrama, korang mesti ada pengalaman-pengalaman macam diorang kan. So korang faham keadaan diorang macam mana. Macam aku tak pernah masuk asrama. Aku dulu sekolah biasa. Okay, so kalau korang ada apa-apa komen, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe. Okay, subscribe dan like. So tu je untuk video kali ni. Jumpa korang dekat next video. Dan tahniah kepada pemenang kontes thumbnail. Okay, so see you next video. Bye bye.